A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Insyaallah soalan yang pertama adalah apa khabar semua? Dah sarapan belum? Mungkin boleh jawab di chat ataupun kalau nak bersuara pun tidak ada masalah. Baik semua insya-Allah. Alhamdulillah dah makan, dah sedang makan. Menarik. Okey, insya-Allah. So, mungkin just untuk alhamdulillah, jazakumullah khairan katsirah. Jazakallah khairan katsirah kepada pengerusi tadi, MC yang dah memperkenalkan diri Ana tadi secara ringkas. Dan Ana akan go through lah sedikit perkenalan diri sebelum kita masuk ke tajuk kita pagi ni. Cumanya sebelum itu nak juga dapat gambaran apa nak kata, antum semua ni, background antum peserta ni. So sebelum nak ta'aruf diri lebih lanjut ni, nak dapat gambaran ni. So semua pernah guna ke menti.com ni? So pergi kepada menti.com. Harapnya majoriti menggunakan komputer ke laptop ke. So senang je lah buka browser yang lain, pergi kepada menti.com. Kalau yang guna phone tu tak tahulah, mungkin payah sikit nak multiple screen ni kan. Okey, boleh pergi menti.com. Dan kemudian sekarang ni skrin nampak ke ni? Apa ni? Soalan ni, dan maknanya ke atasnya akan nampak menti.com, kod dia 34015915. Antum nampak skrin ni kan? Anda tak sure antum nampak apa ni, tapi Anda harap nampak. Okey, so boleh terus jawab. Dan kita akan tengoklah jawapan tu keluar kat situ. Ni just untuk membiasakan, sebab kita akan guna few times lah dalam sesi sepanjang hari ni platform ini, menti.com. So ini lebih kepada soalan-soalan yang sepatutnya jawab gitu saja. Gitu saja tu maksudnya apa? Maksudnya bukan soalan yang susah lah pun. Semangat, rasa seronok, alhamdulillah. Sangat bersemangat. Oh, hebat tu. Tak tahu. Oh, ada yang tak tahu nak bincang apa. Sangat tapi tak pasti nak bincang. Okey, interesting. Tertanya semangat, lapar. Tu tak sarapan lagi tu. Semangat, khabar baik. Nervous, excited. Ada adik kasar je. Khabar baik, semangat. Alhamdulillah, khabar baik, semangat. Mungkin tentang tawazun seimbang. Okey, interesting. Lapar sikit. Ada yang duk sebut lapar-lapar ni. Kalau untuk sesi anda ni, anda tak ada masalah insya-Allah untuk sambil mengunyah. Cumanya biasanya nak tak kisah tu dalam konteks untuk segar, untuk tak ngantuk dan sebagainya. Kalau perlu kunyah krepek ke kacang ke apa, silakan, asalkan tidak mengganggu fokus. Tapi kalau lapar yang kena makan berat tu, tak pastilah makan berat tu untuk mampu fokus ke tidak. Tapi apa-apa yang tidak mengganggu fokus malah menambah kemampuan untuk fokus tu, amat dipersilakan. Jangan pergi masak pula sambil dengar, memang tak fokus lagi tu. Semangat, curious, khabar baik, sangat semangat. Tujuan hidup, excited, semangat. Okey, alhamdulillah. Okey, rasanya Anda rasa siapa yang isi ni ada dah terus isi yang seterusnya kan. So kita pergi kepada yang seterusnya. Sebelum ni sekolah mana? Perperasaan habis sekolah. So tak ramai yang sebut sekolah mana ni? Sekolah Islah. Okey, dah rindu dengan sekolah dah SMIH Hidayah JB. Okey, sedih. Hiraq Jeram, Alamin Gombak. Ada lagi nak dapat gambaran sekolah-sekolah yang ada? Alamin Gombak, Alamin Bangi, Hidayah JB, Alamin Gombak, tak sangka Semih
Al-Amin Bangi. Dah sedia apa tu? Dah sedia nak pergi IPT Sekolah menengah Al-Amin Gombak, rasa bosan. Ni gap lama tak tahu nak buat apa kat rumah rindu sekolah. Ma'had Tahfiz Quran Hira, best sebab dah habis ke best kat sekolah tu. Ni noktah ni apa ni? Hidayah JB belum sedia untuk dunia luar. Al-Maim Kamaman pening. Ni kenapa pening ni? Habis sekolah terus pening. Hidayah JB sedih tapi lega dah habis. Stres kat sekolah. Best tapi rindu. Semai apa Al-Islah Dan sebab tak tahu semua short form yang ada apatah lagi anak Hiraq dulu batch kedua. So lama dah Al-Islah. Okey. Rasa nak belajar balik dengan kawan. Kenapa tu? Maknanya tak best belajar dengan orang lain dah. Okey. Ni Al-Amin Kemaman Semia. Okey. Rasa takut sebab nak kena hadap dunia dunia universiti Al-Islah seronok dan stres, hirap jeram, rasa wadah besar. Okey. Dan seterusnya, usahawan Al-Amin pun ada. Sebelum ni pernah ke peserta Al-Qadi daripada usahawan Al-Amin? Anda tak perasan? Tapi ni first time yang verbally mention peserta dari sekolah tersebut. Okey. Seterusnya, kenapa join Al-Qadi ni So dah lapan yang jawab. Isi hati, manfaatkan masa lapang, interesting. Apa ni? Smith Q Hiraq. Apa tu? Isi masa muda, cewah. Memperbaharui diri, nak dapatkan satu manfaat best. Ini apa ni urah ni? Nak pastikan cuti saya ni dipenuhi dengan aktiviti ilmiah. Orang suruh pergi. Orang suruh pergi. Ni jujur, alhamdulillah. Jazakallah khairan kerana jujur. Nak berkenalan dengan ramai orang. Menarik ni. Ini perempuan ke ni? Jarang dengar jawapan lelaki yang kata datang program nak berkenalan dengan orang. Manfaatkan masa lapang, berjumpa ramai kawan dan sekolah berbeza. Kau sebelum ni dah saling kenal ke daripada sekolah berbeza? Sebelum habis sekolah. Kalau kita orang zaman dulu tu, kalau yang selalu jumpa tu hari semi ke kita orang panggil dulu, bila semua sekolah turun turnamen bola dan sebagainya. So adalah rivalry sekolah masa tu, antara sekolah-sekolah yang power bola sepak. Anyway, penuhkan masa dengan manfaat, pembawa diri di tazkiyatun nafs, untuk mantapkan pengetahuan dan kepimpinan. Masya-Allah. Okey, cari pengalaman baru. Ni apa ni? Apa pengalaman yang akan dapat ni? Okey, ilmu baru, tak nak buang masa. Okey. Nak muhasabah diri. Bagus, kita akan muhasabah nanti. Atas arahan. Okey. Jazakallah khairan atas kejujuran untuk membahas hati dengan tarbiyah. Nak tambah ilmu, penuhkan masa dengan manfaat, bagi diri. Okey. Nak tahu LKD tu apa? Sebab dulu sini ramai join. Okey, menarik. Sekolah suruh. Okey. Okey, tak nak jauh melarut ke kesesatan. Masya-Allah. Maknanya kalau tak join ni dah sampai sesat barat ni. Itu berat tu. Rasa kosong kalau tak ada dakwah. Serious talk. Okey. Jazakumullah khairan katsira atas respon masing-masing, insya-Allah. Now, tadi telah diperkenalkan so nama anda Muhammad Saifuddin bin Muhammad Rehan. Tu gambar UIA Gombak lah. Alang-alang tu promo lah, jomlah datang UIA Gombak. Bekerja di situ, kuliah of engineering. So anda mengajar subjek engineering, mechanical. Disebut tadi juga anda lahir dekat Leeds. So tak tahulah kat sini ada yang follow English pemilik ke tak kan. So Leeds duduknya kat situ. Besar kat sini ni sebab highlight Leeds lah. Bukanlah dia besar daripada Manchester ke Liverpool dan sebagainya kan. Lahir kat situ. Isteri lahir kat sini, Oklahoma, US. So kita orang kedua-duanya kebetulan kelahiran di overseas. Dan banyak membesar di Shah Alam lah. Kalau ada orang Shah Alam, banyak lama di Shah Alam. Sebelum kemudiannya dah bekerja baru pindah keluar. Sekolah rendah, ni gambar sekolah rendah. Tak tahulah boleh detect tak mana muka yang mana satu.
Dan kemudian sekolah menengah, ni yang lelaki sajalah kan, dengan gaya masing-masing masa sekolah menengah dulu. Kemudiannya macam disebut tadi, pergi ke Intech, hajatnya nak tengok tempat kelahiran lah sebenarnya. So buat A-level nak pergi balik UK. Tapi alhamdulillah tahun 98 kegawatan ekonomi. So kerajaan dan JPA tiba-tiba tak ada duit. So dia beritahu dua benda lah. Satu, korang asalnya dapat scholarship kan, kita orang terpaksa tukar jadi pinjaman, kena bayar balik. Itu yang pertama. Yang kedua, kau nak pergi overseas kan, belajar lokal je lah. So dia hantar lokal lah. Dan anak kemudiannya pergi ke Uni 10, Universiti Tenaga Nasional, buat mechanical kat situ 4 tahun. Kemudiannya sempat bekerja sekejap di UPM sebelum melarikan diri untuk bekerja di UIA Gombak. Adalah ceritanya kat situ. Salah satunya ialah UPM kata, ya awak skor kan, awak buat terus PhD lah. So masa tu, alamak, kena terus buat PhD, cuak kan. So pergi UIA, dia kata tak apa, step by step, buat master dulu baru buat PhD. Okay. Sebenarnya tak ramai orang yang lepas degree terus buat PhD, dan memang mencabar lah sebenarnya. Dan kemudiannya sambung master di UTM Skudai, sempatlah 2 tahun di situ. Kemudian bukan balik belajar di Intech tetapi bila dah habis, sebab rumah di Shah Alam, kebetulan di Seksyen 19 sebelah je dengan Seksyen 18 Intech tu. So ditugaskan untuk menjaga usrah dan tarbiyah Intech lah. Itu first time diamanahkan untuk jaga satu nak kata IPT lah kot, ataupun satu institusi. Dan kemudiannya sambung pelajaran ke Perancis. Ni tempatnya lah. Tak tahu kalau tengok ni, kau nampak ni macam universiti ke tidak. So 4 tahun setengah di situ. Dan kemudian ni just gambar-gambar selingan lah. Ada 2 orang anak yang lahir di Perancis. So adalah yang sempat merasai suasana di sana. Habis kat situ, balik sampai sekarang bekerja di UIA Gombak lah, insyaAllah. Itu secara ringkas. Just at least tahulah gambaran siapa yang bercakap ni kan. Of course nanti akan ditambah sedikit taruh masa tajuk-tajuk yang akan datang yang berkaitan dengan tajuk itulah. Okey, pagi ni kalau ikut tajuknya adalah hidup sementara untuk hidup selamanya. Tak sure boleh agak tak boleh agak apa benda cerita ni kan. Tapi rasanya bolehlah relate. Hidup sementara tu adalah hidup kita sekarang ni kan. Hidup kita sekarang ni hidup yang sementara, dan kita akan ada hidup yang selamanya, for eternity, di akhirat nanti selepas hari pembalasan. Now, just to nak kata nak relate dengan hakikat ini siapa ingat lagi masa dilahirkan? Ada ingat? Of course tak ada lah kan. Tapi tak tahulah, kod-kod ada kan. So kita tapi kita tahu kita dilahirkan kan. Ada yang sangsi, betul ke aku dilahirkan, kod-kod dia buat nama amal ke apa. Rasanya biasanya sebab kita tengok orang lain pun dilahirkan semuanya, dan kita tahu kita dilahirkan. Siapa ingat masa first time boleh berjalan? Rasanya kita punya memori tak sampai ke situ kan. Tak tahulah kalau ada yang abnormal, tapi kita tahu kita pernah melalui benda tu walaupun kita dah tak ingat. Yang ni mungkin ada ingat, tapi tak tahulah semua ingat ke tak ingat juga kan. Ingat tak first time masuk sekolah darjah 1? Siapa ingat? Kalau anda sendiri memang anda tak ingatlah darjah 1. Anda actually ada ingat memori tadika, tapi masa hari first masuk darjah 1 tu anda tak ingat. Tapi memori tadika ada memori tertentu lah. Main apa? Main raket kertas tu. Tiba-tiba terbang hampir masuk longkang. Sipi-sipi je. Lepas tu, nasib baik tak masuk longkang. Lepas tu kena muhasabah dengan member sebelah. Oh ya, apa nasib baik? Alhamdulillah. Itu memori yang teringat masa tadika. Yang belajar apa tak ingat lah. Yang ingat tu biasanya benda-benda yang macam pelik-pelik sikit. Darjah 5 baru tahu. Ya betul, darjah 5 tu Wallahualam, tak tahulah. Kadang-kadang kita kalau tak ada memori yang terlalu orang kata apa menonjol tu, mungkin kita tak ingat. Dan biasanya kita akan ingat benda-benda, tak tahulah kalau yang jawab ni banyak lelaki ke perempuan, sebab setengah kalau perempuan mungkin ingatan dia berbeza lah kan, semua benda dia ingat. Lelaki ni macam otak dia tak menyimpan maklumat. Kebanyakan memori big event.
Yang ni ingat ke tak? Masa ambil SPM ke nak dilupakan je dan sebagainya. Ni yang recent memory kan. Okey. Apa yang kita sebut ni adalah benda-benda yang dah lepas apa yang dah lepas. Kalau pergi ke depan pula kan. Siapa yang tak sabar nak masuk universiti? Wah, aku tak sabar-sabar ni, semangat ni nak belajar ni. Oh, ada. Tak sabar tapi takut. Oh, apa yang menakutkan? Lecturer tak menakutkan macam cikgu Dia tak boleh nak marah macam cikgu kat sekolah. Ketakut apa tu? Takut nak cope dengan subjek. Itu lain lah. Okey, kita akan pergi. Siapa yang bukan sekadar tak sabar nak masuk universiti, dah tak sabar nak keluar universiti lah, tak sabar nak konvo lah, ada tak? Aku nak masuk universiti ni sebab nak baling topi tu je kan, itu yang best tu. Konvo ni sebenarnya itu je kot, bergambar dan baling topi sebab pergi naik atas pentas tu untuk gambar sebenarnya, sebab scroll tak ada pun dalam tu. Scroll nanti kena ambil kemudian kat pejabat kan. So kalau nak scroll, nak sijil ke apa benda, tak payah datang konvo pun tak apa. Tapi tak datang konvo tak ada gambar lah sebenarnya. So sebab tu masa nak ambil degree macam semangat lagi lah. Lepas tu boleh buat master dengan PhD dah macam alah abang masa pergi konvo ni kan. Sebab hanya untuk gambar dan anak jenis tak simpan gambar sangat kan. So gambar konvo dulu tak tahu pergi mana dah. So gitulah, dia sebenarnya untuk kenangan lah kan. Macam dia sebut kat situ. But anyway, tapi dia signify, kalau kita cakap pasal ni maknanya signify kita habis belajar dan pergi melangkah ke alam seterusnya. Ada siapa yang ada cita-cita lepas tamat universiti dia nak buat apa? Siapa yang dah ada cita-cita yang konkret? Ke macam tengoklah apa jadi masa tu. Ada. Okey, alhamdulillah ada. Anda mengharapkan kalau yang peserta-peserta yang program namanya LKD ni, dia adalah cita-cita alright. Okey, alhamdulillah ramai yang ada. Selain daripada tu, apa cita-cita besar dalam hidup? Ada tak? Ada siapa-siapa yang ada macam cita-cita besar, dalam hidup ni aku nak capai something yang big kan? Ada, mestilah ada kan. Apa ni tanya, mestilah ada kan. Alright. Khalifah. Ni cita-citanya dia khalifah. Tu interesting tu. Ada cita-cita untuk sangat kematian. Ni siapa ada? Aku nak mati macam ni. Syurga. Masya-Allah. Ada. Ni bukan calon peserta ni semua ni. Ada Now, kenapa anda tanya semua benda-benda ni? Dan bila kita melihat ke belakang, kita tahu maknanya kita tak dapat nak stop hakikat kehidupan ni akan berlangsung Of course, selagi dia berlangsung lah. Dan kita daripada kecil berjalan, of course kita tak tunjuklah setiap satu merangkak apa semua tu kan. Tapi kita akan ada fasa-fasa kehidupan kita yang akan berterusan dan kita tak boleh nak stop benda tu. Dan anda tak pastilah antum ni ada adik kecil ke sebagainya. Anda ada anak, bila anak yang membesar ni, kadang-kadang ada setengah umur yang kita kata kan best kalau dia tak membesar dah lepas ni. Umur yang dia masih comel, dia masih maknanya apa-apa yang dia cakap pun kita rasa kelakar, comel dan sebagainya kan. Sebab once dia besar lepas tu dah start buat perangai dah pula kan. So dia ada umur yang macam kalau umur sebelum tu stres dia tinggi sikit sebab macam dia tak ada berdikari, dia kita kena tukar pampers apa semua tu lah kan. Dia masa baby tu tengah-tengah malam menangis. Yang tu cabaran dia tinggi sikit, tapi dia akan pada satu masa macam dia dah boleh berjalan apa semua tu, dan mostly dia tu dalam konteks yang comel dan kemudian bila besar lagi dah buat masalah pula kan. Ni bahasa bukan nak kata begitu tapi generally speaking sebagai parent kadang-kadang macam kan best kalau anak tu dia maintain je kan. Tapi kita hakikatnya tidak boleh begitu dan kita pun akan berterusan sebelum ni. Nak teringat lah masa anak student bila tengok orang-orang umur 40 tahun, pakcik ni yelah, maknanya kita lihat macam satu benda jauh sedar tak sedar anak dah 40 tahun kan. So macam sekejap je masa berlalu. So itu hakikat itu hakikat. Dan anda tanya pula bila kita cakap cita-cita ni benda ke depan kalau ada orang based on jawapan antum ni, antum tak bukan kategori inilah tapi kalau ada orang yang dia ada cita-cita yang macam-macam untuk hidup yang sementara ni, tapi dia tak ada cita-cita untuk hidup yang selamanya, pelik kan? Kalau kita nak kata macam how come? Sebab
benda yang kita cita-citakan yang di dunia ni sebenarnya benda yang pendek je sebenarnya, berbanding benda yang akan kita enjoy, hopefully enjoy lah, kalau kita dapat ganjaran selama-lamanya. So itu asas penting bila kita melihat kehidupan kita ke depan. Apa yang kita nak sebenarnya. Now, sebagai, kalau kita zoom out dari segi kehidupan kita ni, kita pernah di situ, and of course ni memang kita tak ingat lah dalam kandungan, dan kita sekarang ni hidup di atas muka bumi Allah SWT ni, dan satu hari nanti kita akan dipanggil balik. Of course, disclaimer, itu bukanlah gambaran malaikat maut ke apa, tapi bila Google nak cakap angel of death, itulah gambar yang keluar. So of course kita tak membayangkan malaikat tu apa, tapi itu nak signify satu hari nanti nyawa kita akan dicabut dan akan ada hari pengadilan, judgment day, dan akan ada hidup yang selama-lamanya, be it syurga ataupun neraka. Dan soalan yang paling besar sebenarnya dalam hidup kita ialah itu soalan paling besar, maknanya at the end of the day, that's the most important question. Macam anak tanya dalam student anak lah, sebab anak ambil ajar subjek engineering kan. Ada possibility tak orang yang macam contohnya ni just ambil senario ekstrim orang tu dia score lah subjek engineering tu kan, subjek, sebab anak ajar subjek engineering, anak tanya dong macam tu lah. Dia score subjek ni, dia dapat 4 flat apa semua tu, kemudian na'udzubillah dia masuk neraka kan. Ada possibility tak dia kata, tak apalah masuk neraka pun at least aku 4 flat. Ada any possibility tak ada orang fikir macam tu kan? Hakikatnya tak ada. Dia akan berana, dan apa sahaja yang dapat kat dunia ni macam tak ada makna dah ketika tu At the same time, kalau orang tu macam study dia struggle, pointer pun tak power sangat dan sebagainya, tapi dia masuk syurga, ada possibility tak dia menyesal kan? Aku dapat masuk syurga ni tapi aku still menyesal lah tak score, tak dapat A. Ada tak? Tak ada, maknanya mungkin masih menyesal Of course kalau kita kata menyesal tak tambah amalan yang memberi ganjaran di syurga tu mungkin itu ada, maknanya macam kenapalah aku tak buat benda ni yang dapat mahaligah yang lebih besar ke apa, itu mungkin. Tetapi kalau kita cakap tadi tu dalam konteks apa yang kita achievement di dunia di akhirat nanti tu, bila kita enjoy dalam syurga tu, anda tak boleh terbayang kita masih terkilan tak dapat benda yang kat dunia dulu kan. So bila kita realise benda tu so hopefully benda ni menjadi titik tolak kepada apa sahaja yang kita fikirkan pasal apa yang kita nak buat ke depan will this choice, adakah pilihan ni akan membawa kepada apa, output yang mana berbaloi ke tak berbaloi. Okay, now kita sebelum ni dah di sekolah, dah ambil SPM, hopefully ramai-ramai masuk UIA, ni promote tiba-tiba je, atau kita basically akan masuk IPT kan, dan kemudian kita tak sabar nak baling topi tu kan, grad, dan kemudian akan macam lepas kudung lah, kerja untuk majikan, kalau yang kerja untuk majikan lah, sibuk dengan kerjaya dan sebagainya. Kalau Allah panjangkan umur, sempatlah ada anak cucu kan. Itu basically general big picture Cumanya satu hakikat yang pasti adalah kullu nafsin za'iqatul maut kan, setiap orang akan merasai mati, dan kita tak tahu dia akan datang kat mana adakah tak tahulah ada ke sesiapa member-member kita dulu yang meninggal masa umur sekolah lagi, wallahualam, mana tak tahu, tak tahu cerita dan tak pernah. Tapi masa di IPT itu ada dan recently pun kalau siapa yang dengar berita yang 5 orang meninggal bila aksiden yang lori ataupun truk langgar di belakang tu kan, umur itu umur IPT lah basically kan. So maksudnya tak ada garanti kita akan sempat jumpa masa konvo kita. So itu hakikat di UIA pun dah ada beberapa kes sebelum ni yang memang meninggal masa student dengan asbab-asbab yang berbeza. So itu satu peringatan. Sebab bila kita realise benda ni kan, bila kita realise ada dua possibility sebenarnya yang kita tak tahu macam mana kalau Allah panjangkan umur kita, memang kita sempat sampai umur pencen lah kita hidup lama kan. Itu satu possibility. Satu possibility yang lain ialah kalau ajal tu datang awal kan. So soalan besar ialah apa yang perlu settle, sebab ni relate dengan cita-cita waktu kematian tadi. Ramai yang kata ada cita-cita masa kematian kan. So soalan besar ialah
apa yang perlu kita settle sebelum kita mati. Dan bila nak fikir benda ni dalam realiti, mungkin kita mati esok, mungkin kita mati 60 tahun lagi kan. Tapi yang penting ialah mana-mana yang datang, aku nak mati dalam keadaan apa. Itu satu persoalan yang besar yang anda harap kita semua fikirkanlah kalau belum fikir. Dan dia akan menyebabkan dia akan mengefek decision making kita every single day sebenarnya. Sebab setengah orang, of course, kalau dia tertipu, dia ingat inilah dia kan, memang aku akan hidup lama, mungkin dia boleh tangguhkan kan, tak apa, amalan ni boleh tangguh lagi kan, sekarang aku nak fokus study dulu, sekarang nak fokus kerja dulu contohnya kan. Tapi tiba-tiba kalau ajal tu datang awal, naas lah gitu tak, maknanya dia tak ready. Ada orang pula kerja macam ingat aku memang tak hidup lama kan, so dia tak plan properly untuk kehidupan dia, tiba-tiba hidup lama menyusahkan orang pula kan. So itu pun satu benda yang memang akan membawa kepada penyesalan juga dunia akhirat. So ini satu template sebenarnya yang untuk kita fikirkan. Hakikatnya kita faham tak kita kena buat apa supaya dalam keadaan kita, sama ada kita meninggal awal ataupun meninggal lambat, kita balik dalam keadaan yang tadi kita katalah husnul khatimah, nak syurga dan sebagainya. So itu persoalan dia. Now, so in other words, ada ke sebarang tugas ataupun tanggungjawab yang kita kena selesaikan sebenarnya sebelum kita mati? Ada ke? Ni kalau kita tanya sekolah-sekolah muslim ni, semua sekolah muslim tadi kan. Ni soalan yang mudah untuk dijawab lah. Apa tanggungjawab kita? Ada ke? Ada ke? Dan apa contohnya tanggungjawab yang memang kita perlu selesaikan sebelum kita mati? Ada ke? Solat lagi, hutang, lagi hutang tu kalau berhutang lah kan, sebab tak semua orang berhutang kan. Apa tanggungjawab kita? Mana semua ramai-ramai tadi? Puasa, berbakti kepada bapa, maafkan orang. Okay, interesting. Lagi dosa dengan manusia, apa maksud? Sekejap, ada yang message direct, ada yang message dalam group quite interesting benda ni. Balas jasa ibu ayah. Interesting kalau statement macam tu. So kalau mati sebelum habis zaman student, dah selesai tak? Manfaat pada orang lain, menyampaikan kebaikan. Okey, menarik. Now, kalau secara kalau keluar exam, antum rasa ada jawapan skema yang encompass semua benda lah. Yang encompass semua benda tadi. Ya, sebab kita cakap tadi banyak perincian benda yang detail-detail. Tapi maknanya ada perkataan yang merangkumi semua benda tu tak? Kan? So sebenarnya kita belajar dalam benda ni, cuma cara dia soalan je berbeza. Kalau anda tanya, apa tujuan hidup? Rasanya semua boleh jawab. Boleh bagi dalil lagi kan. Apakah tujuan hidup manusia? Dan kalau kita faham apa maksud tujuan hidup tu, itulah yang namanya purpose kita, itulah tugas kita kan. Maknanya kalau kita balik dalam keadaan tak settle purpose tu, macam mana kita nak kata setelah settle tugas kan? So kebanyakan benda yang tu sebut tadi yang kecil-kecil ni, dia jatuh kepada salah satu daripada dua tujuan hidup yang biasa disebut salah satunya khalifah, lagi satu ni tak tahu ni subjek ni SPM ke PMR ke PSR, hamba Allah liya'budun tu kan. So kita tahu ayat ni. Satu ialah surah daripada surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ini satu, yang taklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Itu translation kasar translation kasar. Anda tak suka sangat translation tu sebab biasanya orang sebut beribadah, dia faham amat sempit Tapi tak apa, sekarang ni kita just tengok ayat tu Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi ada yang sebut khalifahan. Apa ayat dia? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okey, itu dua Now, soalan anak ialah, sebab benda ni kita dah belajar dah kan? Soalan anak ialah, semua faham dua ayat tadi? Semua faham dua ayat tadi?
Faham kan? Kalau tak lepaslah sekolah dulu kan. Semua faham apa nak kena buat berdasarkan dua ayat tersebut? Faham Tadi awal-awal tadi macam ramai respon. Faham? Okey. Now, dah ada planning macam mana nak selesaikan semua benda tu? Ke tak perlu plan? Alah, senang je, tak payah plan, settlekan je lah. Siapa yang ada plan? Macam mana dia nak, memang dia nak settlekan? Belum. Siapa yang bukan sekadar plan, dah laksanakan plan pun tak tahu nak start mana? Interesting. Tak ada planning ke sebab tak perlu buat apa nak plan? Saya ni jenis ad hoc ke semua. Okey. Now, dalam proses buat ke dalam proses memplan. Okey, so based on soalan ni, okey, kita pergi balik kepada Menti tadi. Okey, so tengok kat skrin tu, menti.com kod 85318985. Okey. So boleh jawab. Of course dia ada 3 page juga, so siapa yang dah selesai satu boleh terus je. Okey, silakan ke menti.com. Kod seperti yang tertera dekat on top baru the screen tu lah. 85318985. So ada 4 soalan dekat situ. Yang soalan yang page ni, soalan pertama ni mau kepada faham tak benda tu kan. So sama dia daripada range langsung tak faham kepada memang faham, insya-Allah faham sepenuhnya. So soalan pertama, faham maksud tugas ibadah dalam konteks surah Zariyat tu. Kedua, faham maksud tugas khalifah. Yang ketiga, tahu dan faham apa yang perlu buat untuk tugas tersebut, untuk tugas ibadah. Yang keempat pula, tahu dan faham apa yang perlu dibuat untuk laksana tugas khalifah. Okey, so 8 orang dah jawab setakat ini. Of course kalau nak tengok detail, tu adalah berapa orang yang jawab di mana. Interesting. So kat sini yang paling rendah dia jawab 1012 kat sini. Okey, apa yang perlu dibuat? Oh, dia shifting ke belakang lagi. Oh, yang ni lagi shift ke belakang. Interesting. Kalau secara kasar dapat daripada respon ni, lagi senang nak faham tugas ibadah daripada khalifah kan. Okey, teruskan. Kita ada berapa orang tadi? 40 Sekarang 33 yang dah jawab. Boleh teruskan, nak dapat gambaran jawapan antum. Of course, alhamdulillah majority kalau yang faham maksud tugas ibadah ni based on surah Az-Zariyat tu, majority on the side of faham sepenuhnya, ataupun kurang sikit lah. Mungkin ada yang kata tak sanggup nak letak full, dia letak kurang sikit. 16 ni kan. Ni pun similar, faham maksud tugas khalifah, walaupun dia slanting ke kiri sedikit. Yang ni apa? Tahu apa nak kena buat untuk ibadah. So ada yang tarik ke kiri sikit, dan yang khalifah ni lebih lah. Maknanya khalifah ni yang paling kurang kata faham sepenuhnya apa kena buat. Okey, interesting. Jazakallah khairan. Okey, teruskan menjawab. Siapa yang belum, teruskan menjawab. Cuma yang akan shift kepada soalan yang seterusnya. Tengok, harapnya dah ada jawab juga. Okey, ni banyak sikit itemnya. Ni setuju tak setuju dengan statement itu setuju tak setuju dengan statement yang tertulis. Kalau yang belah kiri tu, oh ni tak tepat ataupun tak setuju. Yang belah kanan tu amat tepat dan setuju. Yang kat sini, yang pertama, selama ini saya telah laksanakan tugas ibadah saya. 2.7 daripada 5 Okey, interesting. Oh, ada yang last kali ni, ada yang sebut langsung, maknanya langsung tak laksana lagi. Masya Allah. Selama ini saya telah laksanakan tugas khalifah. Similarly. Okey, interesting. Saya tahu apa yang saya akan buat di IPT untuk tugas ibadah saya. Okey, dalam konteks tugas ibadah, saya tahu apa nak buat kat IPT nanti. Okey. Almost miring kat atas ni. Saya tahu apa yang nak buat kat IPT untuk tugas khalifah. Okey, lagi ramai yang macam mungkin tak berapa tahu, so dia berat ke kiri.
saya jelas bagaimana untuk selesai tanggungjawab tugas ibadah sebelum dipanggil kembali. Maknanya aku tahu kalau sebelum mati ni untuk tugas khalifah, untuk tugas ibadah kalau nak settle kena settle macam ni. Okey, begitu. Untuk khalifah rendah sikit. Ni of course lah. Jika dipanggil kembali esok, saya yakin tugas ibadah saya selesai. Okey, semua tak yakin lah. Bukan semua, maksudnya dia berat ke tidak yakin. Dan jika dipanggil kembali esok, saya yakin tugas khalifah saya selesai. Tapi ada juga yang yakin ni, Masya Allah. Oh, ini tak ada tapi khalifah ni ada. Seorang yang fully yakin dah selesai tugas khalifah. Okey, ni soalan-soalan yang real yang kita kena perlu fikirkan. Dan quite interesting bila yang kat bawah ni ramai yang tak confident. Walaupun dia kata dia dah laksana, sebab selama ni dah laksana, tapi kalau panggil esok tak confident pula. So macam mana tu bukan kalau rasa dah laksana, kalau panggil esok selesai ke? Bukan macam tu so tu interesting untuk perasan benda tu. Dan kadang-kadang bila kita tanya soalan tu, ini ada word, baru kita akan perasan hakikatnya kita di mana. Kalau kita tanya yang bawah ni, that's the real question untuk kita kata kita yakin kita dah buat ke belum sebenarnya. Sebab kalau kita kata aku dah buat kan, panggil esok pun alhamdulillah settle. So dia terima atau tak, oh maknanya buat belum tentu dia terima, macam tu interesting. Okey, dan lagi satu ialah okey, apa yang anda telah laksanakan untuk tugas khalifah anda selama ni, sebarang persoalan menjadi kedua, memimpin maksudnya apa? Amar ma'ruf nahi munkar, jadi murabi ketika sekolah. Okey, interesting. Tugas khalifah jadi murabi ketika sekolah. Okey, interesting. Saya belajar dan cuba perbaiki diri dan bantu. Okey. Ya, ini interesting ni. Maknanya sebab nak tahu juga semua masing-masing faham tugas khalifah tu macam ni. Ada masih belum cukup. Oh, ni apa ni? Saya rapat dengan sekeliling, berikan pengaruh yang positif bagi mindset sebenar, cuba hilangkan. Okey. Mendalami ilmu agama, ajak member untuk solat jemaah. Apa tugas khalifah terhadap adik-adik? Okay, interesting. Berusaha melaksanakan, itu soalan laksanakan setiap amanah yang diberikan dengan baik. Tak sure soalan ni berkaitan atau tak, tapi macam mana kita nak laksanakan tugas kita jika kita terus ada halangan yang kian menimpa, contohnya keluarga atau kawan. Macam mana nak buat? Okey, tu quite interesting soalan Macam mana nak buat tugas kalau ada halangan? Sebenarnya halangan tu by default by default, sebab Nabi SAW bila dapat tugas tu, halangan tu datang, memang datang memang datang. Itu hakikat. Maksudnya kalau kita ingat buat tugas tu bila tak ada halangan je, itu tanggapan yang amat meleset lah sebenarnya. Sebab by default tugasan kita memang menghadapi tentangan. Tugas khalifah ni tugas yang amat menghadapi tentangan. So kalau tak ada tentangan tu, kita kena jajab, aku buat kerja khalifah ke aku buat kerja apa ni yang tak ada tentangan. Saya ajak kawan untuk ke arah kebaikan dan tunjuk keruah yang baik. Ajak mutarabi buat baik. Okay, interesting. Kepimpinan, ajak pelajar pergi musola, bincang tentang masyarakat. Alright. Interesting. Banyak buat dah. Jaga usrah. Meningkatkan skill sosial, ilmu general dan ilmu agama. Ini ke arah kot ke arah melaksanakan tugas khalifah. Tegur kesalahan orang, ambil peluang untuk jadi untuk apa ni? Ambil peluang yang pihak sekolah bagi untuk jadi pemimpin di sekolah. Okey. Apa cara untuk bantu kawan-kawan yang dah kecundang? Okey, itu soalan. Join jemaah dan asah diri dari khalifah. Okey, menunjukkan kedua, brainwash kawan. Brainwash mengajak kawan buat baik. Apabila saya baca tugas yang sudah mereka lakukan selama ni, saya rasa saya boleh buat something interesting. Join LKD, Masya Allah, alhamdulillah, lepas habis LKD ni selesai tugas khalifah kita. Okey, jazakumullah khairan katsira atas jawapan antum. Siapa yang masih tengah menulis, teruskan menulis, tapi atas waktu masa anda akan continue So, bila kita cakap pasal dua tugas besar ni, sebelum kita zoom in kepada, sebab tadi jawapan antum banyak benda yang kecil-kecil yang kita buat harian dan contoh-contoh yang antum bagi pun banyak in that scenario Cumanya bila kita kata tugas bila kita tugas yang diberikan kepada kita first kena cuba faham from the perspective of tugas tu sebelum kita relate dengan keadaan kita sekarang dalam kondisi ini. Kalau kita faham so, contohnya kita masih budak sekolah.
Kalau nak cakap apa tugas engineer ke apa benda, ada tugas doktor dan sebagainya, kita tak kecilkan tugas tu kerja kerana kita masih di sekolah, sebab tugas tu lah. Cumanya aku sekarang nak jadi doktor, aku kena settle SPM dulu, dapat keputusan yang baik, dapat masuk medical college, bla bla bla, akhirnya dapat buat tugas tu secara fully. So ada jalan dia until kita boleh buat. So dia begitu kan. So kita kena faham tugas tu from the beginning of tugas tu, bukan kita nak cakap macam mana, kita fikir sendiri tugas tu based on apa yang kita tengok sekarang. So tu satu benda yang kita kena latih diri kita. Who are we, why are we here, what is our role and what should we do. Ni soalan-soalan yang sepatutnya kita boleh jawab. Bila kita sebut ayat ni, okey, kita akan tengok daripada dalil tu sendiri, daripada Allah, apa yang Allah sendiri sebut. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ni surah Az-Zariyat. Siapa tahu ayat lepas ni? Siapa tahu? Kalau tadi ada macam ada yang hafiz apa ayat lepas ni? Dan ayat lepas ni cakap pasal apa? Ke tak pernah tahu? Satu lagi ayat sebelum ni pun biasanya orang tahu juga kan. Wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Betul, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan ayat lepas tu Allah sebut apa? Sebab ana suka bila bincang ayat ni, bincang ayat lepas tu sekali supaya kita clear apa yang Allah tengah muhasabah kita lah. Apa yang Allah tengah muhasabah pada diri kita. Ni ayat ni ayat 56 57 surah Az-Zariyat ni. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu ayyut'imun. So ana highlightkan kali yang berbeza ni sebab Allah mendescribe benda yang Allah kata ini kerja kau, ni tujuan kau. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ni kerja kau ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu ayyut'imun. Bukanlah ni kerja kau sebenarnya. Kalau in other words ni kerja kau, bukan ni. Kenapa Allah mengkontrakan antara dua tu? Kalau kita perasan, liya'budun ni hamba Allah kan, mengabdikan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Yang ni rezeki, isu rezeki, ini isu cari makan, beri makan anak isteri dan sebagainya. Kenapa Allah mengkontrakan antara dua benda ni? Siapa pernah perasan benda ni sebelum ni? Dan kalau kita sebagai muhasabah, kalau kita perasan isu inilah isu yang paling menyebabkan orang tak buat kerja ni. Nampak ke yang anda punya ni apa merah ni kan, apa pointer ni kan, laser pointer ni. Maknanya kenapa orang terleka daripada melaksanakan tugas sebagai hamba Allah? Sebab sibuk cari makan, sebab sibuk cari rezeki. Yang lagi best ialah sepanjang hidup kita kan, kita masuk tarikan yang bagus. Kenapa? Sebab nak masuk sekolah yang bagus. Kenapa? Sebab nak masuk sekolah menengah yang bagus. Kenapa? Sebab nak masuk IPT yang bagus. Kenapa? Sebab nak dapat kerja yang bagus. Kenapa? Sebab nak cari makan, cari rezeki lah kan. So semua hidup kita memang kita sibuk benda ni je rupanya kan. Macam mana dia jawab dengan Allah ni kan? So macam mana? Ataupun ada jawapan balas kan? Sebab saya rasa jawapan yang skema yang biasa anda jawab ialah, tapi kalau nak jadi hamba Allah kena juga cari rezeki. Siapa akan jawab macam tu? Oh tak ada semua senyap ni kenapa ni? Betul, setuju. So kenapa Allah kontrakan kat sini? Kenapa Allah kata ni bukan kerja kau? Sedangkan kita kata kena jugalah cari benda tu kan. Siapa pernah sebab rezeki dah tertulis, so tak payah cari, tu lagi bahaya tu. Betul apa yang telah tertulis tu kan, tapi bukan implikasi dia maksudnya dia macam ni ni nak malas nak bincang benda ni sebab dia jadi panjang Tapi setengah orang dia bila satu benda tu Allah tulis Allah kan tahu, Allah kan di luar masa kan, so dia tahu the whole spectrum of masa. Sebelum ni, maknanya bagi kita sebelum selepas masa ni, kita tak tahu apa yang selepas kan, tapi Allah dah tahu dah sejak azali kan. So bila Allah tulis something, dia bukanlah dia tak tahu kan, ujung pangkal dia tak tahu kita akan buat apa So Allah tulis berdasarkan ilmunya. Dia bukan macam dia tulis, alamak dia bekerja pula, macam mana ni nak kena tukar ke? Dia bukan begitu kan. Allah dah tahu dah kita akan buat apa. Allah dah tahu dah siapa yang akan datang pagi ni, siapa yang tak datang sejak azali lagi. So apa saja yang Allah tulis tu atas ilmunya kan. So dia bukanlah benda yang kontra dengan apa yang dia beri dan apa yang kita usahakan cari rezeki sebahagian daripada hamba Allah. Okay, this is quite interesting
Aliyah Group 4 cakap, cari rezeki sebahagian daripada hamba Allah. Betul betul. Okey, ni statement yang tepat mencari rezeki adalah salah satu tanggungjawab sebagai hamba Allah. Semua setuju Maknanya bagi orang yang kata aku nak jadi hamba Allah, lepas tu dia malas tak cari rezeki, melepak menyusahkan orang je. Tak boleh. Macam mana you claim you jadi hamba Allah dalam keadaan you tak berusaha mencari rezeki. Apatah lagi kalau dah jadi suami kan, memberi nafkah anak isteri itu adalah tanggungjawab. Itu tanggungjawab sebagai hamba Allah sebahagian daripada tanggungjawab sebagai liya'budun. Allah kata itu tanggungjawab awak, hak mereka terhadap awak kena buat. Kalau awak tak buat, awak fail dalam aspek itu, dalam juzuk itu sebagai tugas hamba Allah. Okey, itu betul So, tapi still dia tak menjawab ayat tadi. Macam kenapa Allah kontrakan Satu poin yang penting kat sini ialah salah satu. Faham ke? Salah satu. Maknanya mencari rezeki adalah salah satu daripada tanggungjawab sebagai hamba Allah. Now, persoalan ataupun realitinya ialah begini ini bahasa Inggeris Finding risk is one of. Okey, sebab Ana ada slide sebelum ni, Ana cerita yang audio ni bercampur bahasa Melayu bahasa Inggeris One of Kalau betul, okey, fikir benda ni kalau betul kita buat ni kerana ini adalah fungsi kita sebagai hamba Allah, possible tak kita abaikan tanggungjawab lain? Faham soalan tu? Maknanya Allah kata, okey, sebagai hamba Allah, awak kena buat A, B, C, D. Lepas tu kita bukan tengok, aku buat A bersungguh-sungguh sebab hamba Allah, tapi B, C, D aku buat tak perasan je, buat tak nampak. Possible tak? Faham soalan ke? Tak possible kan? Sebab kalau kita buat A dan yang lain kita tak buat, dia ada persoalan rasa, betul ke awak buat kerana Allah? Sebab kalau betul awak buat kerana Allah, Allah suruh buat A, B, C, D, bukan A sahaja. Kalau awak sibuk cari rezeki tapi tak buat benda lain, betul ke awak buat sebagai hamba Allah? So betul so kita cakap macam tu betul maknanya okey, ni gambar ni contoh kita jangan ambil 3 sampel responsibility Ada benda-benda ibadah fardi solat, puasa, zakat, haji apa semua tu, tu semua sebagai tugas hamba Allah Ada tugas bekerja, student apa semua ni, ni part of tugas hamba Allah juga. Berdakwah pun contohnya tugas hamba Allah juga Kalau anda kata aku solat apa semua ni sebagai hamba Allah, tapi anda abaikan terus yang dua ni, dia ada persoalan. Jangan kau ni biar betul Allah suruh juga ni kan. Mana boleh kau buat ni kerana Allah, yang Allah suruh buat juga, exactly Allah suruh buat juga, kau buat tak perasan Similarly kan, boleh ke possible ke kata aku mencari rezeki ni untuk menjaga kerana ini tugas sebagai hamba Allah, tapi tak solat 5 waktu. Dia kan orang tak boleh terima kan. Macam mana kau kata kau buat ni kerana Allah dalam keadaan solat tu tak buat Similarly yang belah kanan ni dakwah pun Allah suruh juga, tu buat tak perasan juga. So betul ke awak ni ke sebab memang sebab duit So untuk membagi alasan tu senang. Kan cari rezeki tu pun Allah suruh, betul. Tapi yang Allah suruh yang lain-lain tu kau tak perasan ke? So tu soalan balas dia lah. So bagi orang yang betul buat something tu kerana Allah, dia akan buat semua dia tak akan membeza-bezakan benda tu. So bagi orang yang again balik kepada ayat tadi tu, dan kalau kita balik kepada ayat tadi, orang yang sibuk buat benda ni sampai tak buat tugas lain, dia sibuk lah cari makan semua tu, dakwah tak buat, ibadah fardi dia tunggang langgang, susah dia nak claim memang dia cari rezeki kerana Allah. Tu poin penting nak kena realise. Dan kadang-kadang kita sendiri pun tak realise kita buat tu kenapa kita tertipu oleh syaitan sebenarnya So itu poin yang besar yang nak kena realise hari ni lah So tapi saya sibuk study betul memang sebagai hamba Allah kita kena study betul-betul. Tapi yang Allah suruh yang lain tu, boleh tak kita buat pejam mata je? Tak boleh So kat situ yang menjadi cabaran bagi orang yang betul-betul nak jadi hamba Allah yang sebenar. Kita kena balance banyak benda. Sebab Allah suruh banyak benda Allah suruh banyak benda. So kita kena realize sekarang lah dan kena faham benda ni, supaya nanti when the time comes, kita akan teruji macam mana nak balance semua benda ni. Sebab setiap satu benda tu menyibukkan. Apatah lagi kalau orang yang mengcompare diri dengan orang lain yang tak ada tujuan hidup kenapa dia boleh relax aku macam ni So yelah, kita nak laksanakan tugas ni kita tak nak jadi orang yang hanya sibuk kerana benda ni dan tujuan sebenarnya dah jadi lain. Maknanya dia dah jadi tujuan, rezeki tu jadi tujuan Okey, ayat yang kedua pasal khalifah wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Now kalau ada yang pernah bincang pasal pengertian khalifah, kenapa Allah tak cakap an-nas, ini ja'ilun fil ardi khalifah? Sebab yang kita tahu yang diciptakan itu manusia kan.
Kenapa Allah tak sebut Nas kat sini? An-Nas. Kenapa Allah suruh khalifah? Apa beza? Apa beza khalifah dengan An-Nas? Bila Allah beritahu malaikat, dia nak ciptakan khalifah kan. Tapi kalau kita tengok apa yang berlaku lepas tu, yang diciptakan Nabi Adam semua manusia lah kan. So, kenapa Allah tak sebut manusia je? Khalifah bukan untuk manusia sahaja. Maksudnya apa? Khalifah ni berjawatan. Oh, lagi interesting. Khalifah ni berjawatan. So, maksudnya apa Maksudnya apa tu? Dan ni berjawatan ni maksudnya apa Apa maksud berjawatan? Jawatan official maksudnya. Okey, kalau selama ni khalifah ni kerja sepatutnya sebahagian kita ke semua orang jadi khalifah kalau antum faham. So anda rasa quite interesting bila anda tanya soalan ni macam okey, cuba bayangkan tugas khalifah. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Ada benda yang bila sebab okey, senang cerita. Beza antara benda ni ialah An-Nas ni makhluknya. Faham? An-Nas ni makhluknya. Khalifah ni tugas dia. Kalau faham gitulah. Kan macam kalau kita kata jangan kita kata apa? Oh, ni kena siram pokok ni pagi pekebun tu contohnya. Yang datang tu manusia kan. Tapi kita tak kata kena siram pokok ni, panggil manusia seorang. Betul tak? Kita describe dia dengan tugas dia, fungsi dia. Pekebun gardener atau sebagainya kan. Dan ataupun kereta rosak ni kan. Kita cakap kereta rosak kan, pergi panggil seorang manusia. Kita tak cakap macam tu, walaupun memang yang datang tu manusia. Tapi kita refer kepada tugas dia, fungsi dia kan. Sebab manusia lain bukan boleh tolong pun. Yang boleh tolong ialah orang yang berfungsi sebagai mekanik kan? Ataupun kalau kita kata plumber kan. Now, word ni bila kita sebut bila nak sebut pekebun, mekanik, plumber dan sebagainya, antum boleh bayang dia buat apa kan? Maksudnya visually kita terbayang dia boleh tengah buat apa Boleh bayang ke? Word tugas, apa-apa word tugas lah, doktor, boleh bayang tak dia buat apa? Boleh kan? Nurse, boleh bayang dia buat apa? Boleh kan? Okey, khalifah, boleh bayang dia buat apa? Sebab dia word yang describe tugas kan. Kalau kita sebut gardener, kita sebut plumber, kita sebut doktor apa semua, terbayang dia sedang buat apa Khalifah dia sedang buat apa siapa boleh bayang? Dia berdakwah. Menarik lagi. Berdakwah tu pun kata yang masih vague contohnya dia berdakwah dengan membuat post-post Islamik di Facebook. Adakah itu khalifah? Pimpin apa tu? Amar ma'ruf nahi munkar. Ini semua ayat-ayat yang ayat skema yang bagus sebenarnya. Tapi antum bayang apa dalam kepala bila sebut amar ma'ruf nahi munkar? Jangan bayang ayat amar ma'ruf, bayang actually dia tengah buat. Macam kalau kita kata plumber, boleh bayangkan dia tengah melocok ke apa benda. Maksudnya bayang actual benda yang sedang berlaku. Jangan bagi ayat atas angin Perjuangan Islam lagilah antum tengah bayang dia tengah naik kuda pegang pedang ke so tu yang nak kata sebab selagi mana kita tak terbayang dia buat apa, maknanya kita ada persoalan kita tahu tak dia buat apa sebenarnya. Bagi tazkirah ceramah. Okay, interesting. So selama ni kita bayangkan apa sebenarnya khalifah ni, dan kalau contoh bagi ceramah tadi jawapannya, dan kita kata khalifah ni tugas apa? Tugas semua orang ke tugas orang tertentu? Kalau tugas semua orang, siapa kita yang belum buat ceramah lagi ni belum melaksanakan tugas tu tak? Mengekalkan kesejahteraan sambil menjalankan tugas. Masya Allah, ayat-ayat tolong bangunkan masyarakat lebih dekat dengan Allah. Ni semua bila antum sebut ayat-ayat ni, antum terbayang dia tengah buat apa? Jangan bayang ayat bayang orang tu sedang beraksi. Sebab kalau antum belum bayang benda tu, anda akan still persoalkan antum faham ke tak ni. Sebagaimana itulah tengah LKD insya-Allah kan. Kalau seorang tu betul-betul khalifah dia kat sini sekarang, itu lagilah perasan betul lah insya-Allah, hopefully bagi keadaan antum betul. Tapi itu satu persoalan persoalan yang kita nak kena fikir. Sebab selagi mana kita biarkan benda tu ayat-ayat skema, ayat atas angin, kita sebenarnya tak tahu kita nak buat apa lepas ni. Okey, so aku serius nak jadi khalifah ni, so kena buat apa? So kalau antum ada jawapan yang clear, dia akan keluar, kena bagi ceramah lah lepas ni. Contohnya kalau jawapan tadi kan. Okey. Now,
Surah ini, ayat ini daripada surah Baqarah ayat-ayat yang tadi tu, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa pernah tadabbur surah Al-Baqarah? Sebab kalau antum nak faham tugas khalifah, antum kena tadabbur surah Baqarah, sebab memang awal dia ayat 30 tu ialah ayat tu kan, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan kalau kita baca lepas tu je Allah cakap Allah ciptakan Nabi Adam, tu khalifah yang pertama dan seterusnya. Dan separuh surah Al-Baqarah tu banyak cerita pasal Bani Israel kalau kita perasan. Kan? Kenapa Allah cerita banyak pasal nabi-nabi yang diutuskan kepada Bani Israel dan Bani Israel itu sendiri? Kenapa? Sebab itu adalah yang sepatutnya jalankan tugas khalifah sebelum kita. Bani Israel itu senior kita sebab tu banyak diceritakan dalam Quran. Sebab kita kena ambil pengajaran daripada senior kita. Dan kita tahu dia fail dalam tugas tu. Kan? Dan kemudiannya sampai ke pertengahan surah Al-Baqarah, Allah kata Bani Israel dah gone case, sekarang tugas khalifah tu jatuh kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan bincang lebih detail dalam Syahadatul Haq lah, sebab ini pembincangan itu. Dan siapa yang biasa baca surah Al-Baqarah second half, perasan tak cukup banyak ayat hukum kat situ. Ayat hukum termasuk ayat hukum yang kita baru buat dululah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa. Itu ayat hukum kan. Itu tugas khalifah tu, wajib puasa. Lepas tu ada kewajipan lain. Siapa perasan ada kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisas. Itu semua wajib wajib kat atas kamu. So kalau kita kata tugas khalifah, kita kena puasa, kita kena make sure hukum qisas terlaksana, kita kena make sure jihad fisabilillah terlaksana. Itu semua tugas khalifah. Dan kalau kita perasan banyak semua tu kena ayat yang paling panjang pasal hutang dan sebagainya. Itu semua tanggungjawab khalifah, kena make sure atas muka bumi ni terlaksana. Siapa yang baca benda tu dan kata, oh ini tugas aku semua ni kan, macam berat, macam tak larat je ni, Allah terus jawab di hujung kan. Apa ayat last? Semua hafal kan? Apa ayat last surah Al-Baqarah? Apa Allah sebut dalam ayat last surah Al-Baqarah? Siapa ingat? Maksud dia ataupun nak tulis ayat dia pun boleh, ataupun nak sebut ayat dia pun boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa maksud dia? Allah tak akan membebani siapa-siapa melainkan kesanggupan dia. So kalau kita baca surah tu Allah kata ni tanggungjawab awak, hukum kena tegakkan, syariat punya banyak kena tegakkan. Oh tak larat, tak mampu ni kan. Allah terus jawab kan, kalau kau tak mampu aku tak bagi. The fact that aku bagi, kau mampulah tu. Itu mafhum dia kan. Sebab tu ada orang kata macam ni, kalau aku rasa aku tak mampu nak buat semua benda tu, tapi Allah kata aku mampu, aku nak percaya siapa Aku nak percaya aku ke aku percaya Allah? Itu jawab sendiri. So siapa yang tak sedar tugas khalifah tu apa, bacalah balik surah Al-Baqarah tu, seluruhnya tu cerita, tu semua tugas khalifah tu. Second half of the surah tu, tu semua tanggungjawab kita. So kalau antum bayang tugas khalifah ni selesai kalau kita bagi tazkirah je, belum kutiba alaikumul qisas. Selagi mana hukum tu tak terlaksana, tugas kita tak selesai, contohnya. Dan banyak lagi. So tu kena realize, dan dah ada dalam Quran dah pun. Antum tinggal nak baca je dan tinggal nak tadabbur saja. So itu penting kalau kita tak realize tugas kita apa, kita ingat macam aku kalau mati dalam keadaan sekadar buat tazkirah apa semua ni dah selesai ke tanggungjawab. Tak banyak. So macam mana kita nak jawab dengan semua yang ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah tu Okey, tu satu ni. Nanti kita akan bincang lebih detail pasal benda ni dalam sesi yang lepas ni perincian dia. Tapi ini just gambaran umum maknanya kita, oh itu tugas aku sebenarnya. Allah dah sebut dah perincian dia dalam Quran selama ni. Kalau ada di kalangan kita yang sekolah Muslim pun tak perasan benda-benda ni, lagi menarik lah kalau kita tanya orang sekolah lain Anyway, secara umum kalau kita nak mindsetkan dia ataupun merangkumkan dia, so tugas liyak budun dan tugas khalifah tu apa? Kalau kita bayangkan ni, kita bayanglah kandang ubudiah, kita namalah kandang ubudiah. Ni analogi Untuk melaksanakan tugas sebagai abd ubudiah, kita kena duduk dalam, jangan keluar. Faham analogi tu tak? Maknanya sempadan inilah tilka hududullah inilah sempadan. Maknanya dari segi etika pakaian, okey, ada cara pakaiannya. Kalau selain daripada tu kat luar. Dari segi hubungan sesama kita, ada etika yang kat dalam, kalau awak langgar, keluar. Dari segi ibadah fardi solat, puasa, zakat, haji, ada sempadan dia, yang lain tu keluar dan sebagainya. Dari segi syuduit dalam ni yang riba semua kat luar contohnya. So selagi mana kita duduk kat dalam, insya-Allah kita fulfill tugas ubudiah.
Termasuklah yang kita sebut tadi tu. Apa yang Allah suruh, peranan kita kepada ibu bapa, kepada jiran, rezeki kita, nafkah anak isteri, apa semua tu ada sempadan dia kat mana kita kena jaga. As long as kita berada di situ dan tak langgar, kita selesai. Once ada orang langgar dan keluar, maknanya dia dah melanggari benda ni. Dan kat situ datang satu lagi penceritaan tentang tugas ini. Ini tugas khalifah. Make sure kena tarik orang masuk dalam balik. Itu conceptually begitu. Conceptually begitu. Caranya panjang cerita sebab apa? Be it tazkirah, be it ceramah, be it muhasabah, be it tarbiyah, be it dengan sistem kenegaraan, be it dengan jihad. Semua itu adalah untuk membawa orang ke dalam. So sebab tu kerja khalifah ni ceritanya panjang. Sebab nak tarik orang ke dalam ni panjang cerita dia. Dalam sirah Nabi SAW pun kita tahu ada orang yang dari awal dah terima, ada orang yang dah lepas Fathul Mekah baru terima. Kenapa? Apa beza dia? Ada orang kat Madinah baru terima, ada orang perlu jihad, perlu perang baru, dan sebagainya. So tugasnya cukup besar. Bagaimana nak bawa orang ke dalam. So sebab itu nak kata apa yang tu kita akan bincangkan dalam sesi yang akan datang, perincian apa tugas-tugasnya yang termasuk dalam kat sini. Dan kalau kita nak bincang benda tu, kita first kena mengimani dulu ni tugas aku. Sebab kalau selagi mana kita tak rasa benda tu tugas kita malas nak bincang sebenarnya benda tu. Apatah lagi tugas dia besar-besar dan berat-berat. So selama ni kita rasa tugas ni besar ke kecil kan? Dan selama ni tu satu interesting question juga. Sebab ana rasa bagi orang yang jarang tadabbur Quran bila kita just keluar balik tengok ni Quran cakap apa, kita punya tanggungjawab apa, ana perasan ramai orang susah nak terima. Dan ana punya hipotesis ialah kebanyakan kita telah beri harapan palsu bahawa senang je Islam ni. Faham ke kau cakap macam tu? Maknanya tugas kita dalam Islam ni simple dan senang dan tak banyak. So bila kita kata, tapi Allah kata macam ni dalam Quran, dia rasa macam berat dan tak boleh terima. Sebab ada harapan palsu yang telah ditanam dari kecil. So itu masalah kita yang kita kena selesaikan lah, insya-Allah. Nanti akan ada tajuk yang kalau kita tengok jadual ada tajuk pasal syahadatul haq. Yang ni exactly discussion pasal khalifah ni kena buat apa sebenarnya. Dan kalaulah semua orang boleh bayang tak kalau semua orang menjadi hamba Allah, kalaulah semua manusia yang hidup ni duduk dalam kandang ni, tercapai tak rahmatan lil alamin? Berlaku rahmat tak? Kalau semua orang memang taat, maknanya tak ada penjenayah, tak ada orang buat apa kan? Kita boleh relate maksudnya rahmatan lil alamin ni terkait direct dengan semua orang kena duduk dalam. Selagi mana ramai orang duduk menjadi penjenayah kat luar ni, buat huru-hara, tak rahmat dunia ni. Dan bila kita sebut begitu, kita datang pula ke sini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ka ni rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam So Allah declare Nabi Muhammad SAW diutus untuk rahmatan lil alamin. So apa gambaran realiti rahmatan lil alamin? Siapa boleh bayang? Rahmatan lil alamin ni bayangannya macam mana? Nah, anda perasan bila anda tanya soalan ni, ramai yang terbayang macam berbuat baik kepada orang Kalau anda tanya, kalau kita buat baik kepada orang, tapi ada orang lain yang pergi buat hal, rahmatan lil alamin tercapai tak? Maksudnya kita dah baik sungguh dah, tapi ada puak-puak sana tu buat huru-hara, pergi bakar, pergi pukul orang, tak tercapai lagi kan. So maksudnya just dengan kita buat baik belum tercapai rahmatan lil alamin Maksudnya kita kena settlekan juga penyangak-penyangak tu. Sebab itu dalam Islam tu kita kena faham begitu Dia bukan hanya dengan buat baik, tapi dengan menyetelkan juga orang-orang yang membuat kerosakan. Now, kalau kita tengok ada satu hadis yang panjang Ini pangkal hadis tu Faqulna ala tastansir lana ala tad'ullah lana. Ni ana just highlight beberapa portion dari hadis ni. Maka dia kata kepada Nabi SAW, kenapa kamu tak minta pertolongan kepada Allah untuk kami kan? So basically ni hadis yang kalau siapa yang tahu hujung dia, Nabi kata kamu ni tergesa-gesa sebab dia orang dah rasa pressure, ditekan dan semuanya. Dia tanya kepada Nabi SAW, kenapa tak minta dengan Allah pertolongan So apa Nabi SAW jawab Okey, untuk faktor masa anda tak bacalah detail bahasa Arab dia, tapi baca terjemahan dia. So sebelum kamu ada seorang lelaki yang ditangkap dan digali lubang untuknya, dibawa gergaji kepalanya dan dia terbelah menjadi dua, tapi itu pun tidak memalingkannya dari agamanya. Pendengar hadis ni,
Dan interesting cara Nabi SAW jawab. Dia kata, ya Rasulullah, kita dah kena teruk ni kan, kenapa tak minta dengan Allah pertolongan? Nabi berjawab, sebelum ni ada orang kena lagi teruk basically kan, dia kena gergaji sampai terbelah dua. Dan kalau kita baca lagi, yang disikat dengan sikat besi sampai tercabut daging dengan tulang. Tapi itu pun tak menyebabkan dia terkeluar daripada din dia, andinihi, daripada din dia. Kalau kita skip kepada portion last hadis tu, sebab hadis ni panjang, anda nak highlight kat sini sebenarnya. Wallahi, demi Allah, la yutimmannallaha hadzal amr, sungguhnya Allah akan sempurnakan urusan ini, hatta yasirar rakib ma baina Sana'a wa Hadramaut, sehingga orang penunggang tu dia boleh bermusafir antara Sana'a dan Hadramaut. Satu jarak yang panjang lah basically, nak senang cerita. Ma yakhafu illallah ta'ala, dia tak takut apa pun kecuali takut Allah. Waziba ala ghanami, dan serigala terhadap diri-diri dia. Walakinnakum ta'jalun, tapi kamu ni tergesa-gesa. Siapa faham benda ni? Nabi SAW kata, wallahi, demi Allah, Allah akan sempurnakan urusan ni. Urusan apa? Urusan agama ni lah. Sehingga benchmark dia apa? Gambaran dia apa? Orang boleh memusafir tanpa takut apa-apa. Maksudnya tak ada penjenayah, senang cerita. Serigala memang tak boleh nak buat apa lah, sebab memang makhluk tu begitu kan, dia ciptakan begitu, dia nampak biri-biri, dia nak pergi lah kan. Tapi tak ada orang, sebab kita tahu kalau masa ketika itu rombongan dagang ni amat terdedah dengan perompak, penyamun dan sebagainya. Dan Nabi SAW kata, kalau telah settle urusan agama ni, orang tak risau dah benda tu. Boleh faham So itulah gambaran rahmatan lil alamin. Boleh faham? Ada soalan? So bila kata-kata rahmatan lil alamin, gambarannya gitu dunia dah aman, tak ada orang yang buat kerosakan, kita tak risau dah. Kalau anak kita main kat luar ni, tak ada kita risau ada penyangak ke, penyamun ke, apa-apalah. Sekarang ni ramai orang risau macam-macam sebab benda tu berlaku kan. Maknanya susah kita nak claim rahmatan lil alamin. Okey, soalan anak kat sini tahu gambar apa ni? Siapa tahu gambar apa ni? Ataupun siapa boleh agak. Rohingya orang Rohingya. Gambar ni di Bangladesh pelarian Rohingya di Bangladesh, paling ramai pelarian, betul. Now, kalau masih berlaku benda ni di dunia, boleh tak kita claim rahmatan lil alamin telah tercapai? For sure tak boleh kan? Apa benda kita nak claim rahmatan lil alamin sedangkan orang ni tak merasa rahmat? Betul Siapa kenal mamak ni? Dua orang ni. Kalau tak kenal, memanglah korang tak tengok, tak tahu dunia. Dan siapa mereka? Dan apa kaitan dengan perbincangan kita ni? Agaknya apa kaitan ni kan? Now, semua tahu kan, kalau kita cakap pasal Cina kalau kita cakap pasal Cina tahu apa yang berlaku dekat saudara-saudara kita di Uyghur tu, di daerah Xinjiang tu? Tahukah apa yang berlaku, apa yang dibuat kepada umat Islam kat situ? Kalau benda tu masih berlaku, kita boleh claim tak, oh rahmatan lil alamin telah terlaksana? Tak boleh tak? Kan, for sure. Semua tahu apa yang berlaku dalam negara North Korea dan bagaimana North Korea tu di govern, maknanya bagaimana dia memimpin lah kot. Ni ada ni kan. Boleh tak, agaknya senang tak untuk orang dalam tu contohnya dapat Islam ke apa? Ataupun boleh tak mengamalkan Islam agaknya? Dan kalau begitu, boleh tak kita kata rahmatan lil alamin telah tercapai? Now, apa yang nak bawa kat sini ialah rahmatan lil alamin ni antum anggap tugas antum juga tak? Ke tak? Adakah tugas kita, adakah mencapai ke arah mencapai rahmatan lil alamin itu part of tugas kita ke tak? Ya. Kalau ya, maknanya selagi mana Rohingya tu masih berlaku, kita tak boleh nak claim tugas kita selesai, betul tak? Selagi mana saudara-saudara kita di China tu masih menghadapi perkara tersebut, macam mana kita nak kata tugas kita selesai? Selagi mana North Korea tu masih begitu, macam mana kita nak kata tugas kita selesai? So, bila kita cakap macam tu, faham tak tugas kita ni besar mana sebenarnya? Besar mana tugas kita ni? Masya Allah, sampai ke situ kita kena fikir. Siapa selama ni memang rasa begitu? Kita kena fikir macam tu. Ke kita rasa, kita fikir dalam sekolah kita je lah. Siapa yang rasa macam mana? Kita tak boleh, sebab hakikatnya Allah dah bagi tugas itu kepada kita, dan by definition tugasnya sampai ke situ. Dan kat situlah yang kita kata
Sebab itu dalam Islam ni dia ada beberapa level daripada level nasihat sampai ke level jihad. Sebab ada orang yang boleh dinasihat dan dia berubah. Ada orang yang memang terpaksa disingkirkan lah, contohnya kan dengan jihad supaya rakyat dia akan mendapat keamanan. Contoh so sebab tu dalam Islam ni, dalam sejarah Islam tu ada semua tu. Daripada level dakwah, level nasihat, level muhasabah sampai kepada level jihad peperangan itu semua termaktub dalam untuk mencapai apa yang perlu dicapai. Sebab itu kalau ada silap faham dalam Islam, sebenarnya ada setengah orang kata peperangan dalam Islam ni hanya self defense. Itu silap faham sebab dalam Islam memang Allah sendiri kata, contohnya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Siapa pernah dengar kupasan ayat tu kan? Kenapa Allah kata fitnah tu lebih besar daripada membunuh? Kita tak sempat untuk bincang pagi ni, tapi kalau ada yang tertanya soalan tu ataupun tak pernah dengar kupasan tu, nanti kita bincang dalam sesi akan datang tapi dia jadi macam, sebab ayat tu adalah kenapa Allah nak justify kenapa diwajibkan perang dan orang kata macam perang ni kan menyebabkan ada orang terbunuh, tak ke tu benda teruk. Tapi Allah kata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah tu kalau dibiarkan lagi teruk daripada terbunuhnya beberapa orang ini kan. Dan al-fitnah tu apa? Kat situ yang justify kenapa kalau masih berterusan benda-benda macam ini, mungkin wallahu alam satu hari nanti jihad fisabilillah tu akan menjadi jalan untuk menyelesaikannya. Now, bila kita cerita benda ni, berat tak tugasnya? Memang berat. Dan siapa yang bila dengar benda ni makin termotivasi. Motivasi dia terus sampai ke E dah. Ya Allah, makin banyaknya kerja ni kan. Boleh ke ni kan? Okey. Dan dekat sini Ana just nak highlight secara ringkas dalam 10 minit yang berwakil kata Sulana, tinggal 10 minit Ana mengharapkan antum biasa mentadabbur Quran dan mendapat motivasi dari Quran lah. Salah antaranya ialah ayat-ayat syurga dalam Quran. Ana antara jenis orang yang amat termotivasi dengan ayat syurga lah. Sebab tu Ana suka highlight ni. Dan siapa yang nak dengar ni, sebab kupasan penuh bila Ana kumpulkan semua ayat syurga dalam Quran, antum boleh cari dalam YouTube 2 jam kot bila kita cover semua ayat syurga dalam Quran dan apa yang Allah beritahu pasal syurga, semua serba-serbi lah dan apa kesannya kepada kita. So dekat sini Ana just bawa sedikit daripada ni, sebab kalau kita pergi full 2 jam tak cerita benda lain kan. Tapi antum boleh tadabbur sendiri ataupun antum boleh cari video tu Okey, nanti kita share link insya-Allah pada sesi akan datang sekarang tak sempat pula. Okey, ni contoh ni daripada surah As-Saffat, daripada ayat 41 hingga 61. Okey, ni tak ditunjuk semua 41 hingga 61 ni 20 ayat cerita pasal syurga, rentetan. Tapi just nak highlight beberapa benda. Kalau kita tengok yang biru-biru ni memberi gambaran bestnya. Sebab Fatul Masa nak bagi translation je contohnya ala surul mutakabilin. Dia duduk berhadapan-hadapan atas pelamin atau kursi yang memang best lah. Yutaf alaihim bika'sim min ma'in. Dan sambil lepak tu je dihidangkan cawan-cawan, maknanya bukan nak air pergi kat kori tu ambil sendiri, tak ada orang hidang. So gambaran-gambaran dia dan bidadari dan apa semua tu lah, gambaran-gambaran dia menyebabkan kita terliu aku nak benda tu kan. Lepas tu sampai ujung baru Allah cakap apa, inna haza lahwal fawzul azim limisli haza falyamalil amilun. Allah kaitkan apa? Orang yang beramal dan kat sini falyamalil amilun, beramallah orang yang beramal. 2 kali amal tu Dan ini template siapa yang biasa baca ayat-ayat pasal syurga dalam Quran, sentiasa begini Allah kata best ni, syurga best. Ni ganjaran untuk orang yang beramal. Apa maksud dia? Kalau kita faham banyak mana pun, aku sekolah agama, faham macam-macam, tapi kalau tak beramal, tak dapat ni. Sebab dia bukan kata ini adalah untuk orang yang ilmu je banyak, tak ada. Ini untuk orang yang pandai sembang, tak ada. Dia untuk orang yang beramal untuk orang yang beramal. Ni contoh kita ambil contoh lagi. Fi jannatin na'im, fi jannatin wa na'im, lepas kulu washrabu hani'an, lepas tu bima kuntum ta'malun, again dengan apa yang mereka amalkan. Lepas tu of course nanti nak bagi link lah untuk full sebab kita kesutukan masa. Tapi yang Najah tunjuk highlight ada yang biru-biru ni menggambarkan gambaran yang membuatkan kita terliu. Nak benda tu kan, bestnya, cantiknya, sedapnya apa semua tu. Tapi Allah sentiasa highlightkan bima kuntum ta'malun, kullu mri'in bima kasaba rahin, untuk apa yang mereka telah kerjakan. Again lagi sini. Dan ada juga ayat yang memang directly persoalan am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa dia orang perasan, dia orang ingat dia masuk syurga. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah belum clear lagi siapa yang betul-betul berjihad dan sabar. Ini maknanya bukan sekadar amal, tapi amal sampai level jihad dan sampai bersabar.
So nak istiqamah ni memang tak usah bersabar, sebab kita macam ada soalan-soalan tu kan, macam mana nak hadapi dengan pihak-pihak itu dan sini, memang hilang sabarnya. So siapa yang boleh terus istiqamah dan bersabar. So ayat-ayat ni semua dan banyak ayat lain lah yang nanti anda bagi link untuk siapa yang nak tengok sendiri, semua ayat-ayat syurga dalam Quran. Kita akan nampak again and again Allah bukan sebut fakta, Allah menyebut description. Description ni menyebabkan kita terliur. Macam kalau kita kata fakta, okey, dalam kek tu ada tepung, ada gula, apa semua, itu fakta. Tapi kek tu dia punya cream cheese, faham ke? Beza description dengan fakta. Kalau kita baca ayat Quran pasal syurga, biasanya description, sungai dia macam mana semua, sebab kita macam ya Allah, terliurnya kan. Lepas tu Allah kata untuk orang yang beramal, kan, falyamalil amilun, masuklah udkhulu bima kuntum ta'malun, bima kuntum taf'alun, apa yang kamu dah buat. So kalau kita belum buat, kena fikirlah macam mana nak buat. Kalau just tahu apa kena buat, belum buat, so kita kena buat. So knowing it's not enough, you must take action. Dan juga ada ayat yang beginilah, contohnya surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. So memang purpose kita ni diciptakan pun Allah nak tengok siapa yang paling baik amalannya. So kita kena terfokus bagaimana amalan kita jadi amalan yang terbaik, insya-Allah. Sebab tu kita bincang benda-benda yang pagi ni sampai ke malam ni, mungkin untuk kita make sure kita faham apa yang aku kena buat, dan lepas tu langkah selanjutnya ialah actually buat. Now, anak tinggal 5 minit yang berbaki ni, anak nak tutupkan benda ni kot, ataupun nak concludekan benda ni. Sebab tadi tu cerita pasal syurga tu motivasi. Tapi ni nak sisi yang lain, sisi macam amaran sikit, sebab motivasi tu menyebabkan kita nak buat kan. Tapi kalau tak nak buat, kalau tak termotivasi juga, ada sisi yang lain, maknanya ada sisi amaran. Kita puasa itu, semua orang dah biasa bincang kan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. So takwa, harapnya kita dah ada takwa. Dan salah satu surah ataupun satu surah yang memang fokus sangat pasal takwa ni adalah surah An-Nisa. Kalau ayat pertama tu Allah sebut kan, ya ayuhan nas ittaqu rabbukum allazi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai habis. So Allah kata bertakwalah wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb. Dan kemudian hujung pun Allah sebut innallaha kana alaikum raqiba, Allah sentiasa perhati tau. So menyebabkan kita memang takwa sungguhlah, macam ni Allah kata bertakwa, Allah perhati apa yang kamu buat. Now dan siapa yang baca surah ni, Allah menggariskan banyak benda yang kita kena jaga, dan sebab itu takwa, maknanya kita amat berjaga setiap satu benda. Allah kata kalau ada harta yang anak yatim, macam ni, jangan makan harta anak yatim, macam mana nak bagi dia. Dalam macam-macam aspek dalam surah tu kita akan perasan Allah highlight apa yang kena jaga-jaga. Tapi anda nak highlight ayat ni je. Anda tak sengaja tak letak terjemahan kat sini. Masing-masing boleh buka waktu rehat ke sekarang pun boleh buka. Ayat 97 dan 98. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum qalu fi ma kuntum. Okey, kat sini basically secara kasar, malaikat bertanya kepada orang-orang yang terzalimi, apa kena kau orang ni kan? Kalau kunna mustad'afina fil ard, kami ni tertindas di muka bumi ni. Lalu qalu alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ni luas? Fatahajiru fiha, boleh hijrah kan? Kenapa duduk stay kat situ kan? Faulaika ma'wahum jahannam. So tiba-tiba balasan dia orang jahannam wasa'al masirah. So itu balasan yang kita tak nak lah. Illal mustad'afina minar rijali wal nisa'i wal wildan, pengecualian yang tak kena jahannam ni siapa? Kecuali yang mustad'afin ni, yang tertindas tu, daripada lelaki, perempuan atau anak-anak. Yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, memang dia tak jumpa jalan macam mana nak hijrah. Kalau kita buka, kita tengok terjemahan, ini background dia hijrah, maksudnya orang yang tak berhijrah. Malaikat kata, kenapa kau tak hijrah ni kan? Kita orang tertindas ni, kenapa kau tak hijrah? Inilah hijrah. Maknanya alasan dia orang tu, dia kata macam kita orang tertindas kan, kan bumi luas, pergilah hijrah tu kan. Maknanya alasan untuk tak diterima. So kat sini kita familiar kan dengan hadis pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Semua faham, semua hafal lah kan. Hadis tu biasa orang kata kepentingan niat. Anda tak suka sangat word macam tu. Dia sebenarnya ialah pentingnya menjaga niat dalam beramal. Sebab ayat tu cerita pasal apa? Orang yang berhijrah kerana Allah, orang yang hijrah kerana dunia, orang yang hijrah kerana wanita kan. Yang tak berhijrah tak cerita pun, betul tak?
So dan hijrah ni amal yang besar. Faham? Susah, besar, meninggalkan dan sebagainya kan. So dekat situ, orang yang berhijrah pun, amalan yang punya susah, amalan yang hebat tu pun, kalau niat dia lari, rugi. Itu satu side. Tapi kalau orang yang hijrah pun tak, dia masuk ayat ini hijrah pun tak, neraka jahanam lah, kecuali kalau ada uzur syar'i. Kat sini uzur syar'i ni. So persoalan kepada kita ialah, kita dah buat kerja belum? Kita dah buat kerja belum? Dan agaknya alasan tu malaikat dan Allah boleh terima tak? Ke dia kata, kan boleh buat cara lain, kenapa ni kan? So kalau kita memang uzur syar'i, aku memang nak buat pun tapi memang tersekat dan sebagainya, wallahualam, Allah tahu itu uzur syar'i. Tapi kalau sebenarnya beralasan sahaja, ayat ni sepatutnya dalam konteks takwa, ayat ni mengingatkan kita lah kan, kena berhati-hati, jangan perasan tapi saya sibuk, kan boleh susun masa. Contohnya kalau boleh dia bagi macam tu, kita tak boleh jawab sebenarnya. So kita lah yang kena pandai-pandai menyusun masa dan sebagainya kan. Kesibukan itu bukan alasan yang valid untuk tak buat kerja contohnya. So there's no excuse for not trying, right? So dalam seminit ni ialah ni slide yang terakhir. What should I do? So kalau kita dia lah, aku kena buat ni kan, so kena buat apa exactly, itulah yang kita akan bincang dalam sesi yang selepas ini, insyaAllah lepas break nanti. So that's ni transition kepada slot yang lepas ni. Of course nak buka soalan pun macam tak sempat, mungkin semua nak break. So kalau ada soalan boleh je tulis kat chat tu, nanti kita akan address dalam sesi akan datang lah, insyaAllah. Jazakallah khairan, kembali kepada MC insyaAllah.